isu bid'ah membid'ah. Kita lihat, saya tidak mahu membicarakan tentang takrifan bid'ah ataupun apa yang kita faham tentang bid'ah, apa yang you faham tentang bid'ah. Tetapi kita nak membicarakan kesannya yang boleh membawa kepada bahaya ekstrim. Contohnya, saya ada terdapat di sini satu teks khutbah. Teks khutbah ini bertarikh pada 9 Oktober dengan tajuk Mencintai Sunnah Rasulullah dengan Meninggalkan Segala Bid'ah. Tajuknya cantik. Tapi tuan-tuan, saya nak tunjuk macam mana akan berlaku pertembungan dan berlakunya sifat ekstrim di kalangan kita. Iaitu disebut di sini pada muka surat 6. Saya baca 6 dulu, baru saya baca 5. Dia menyatakan dalam khutbah rasmi ini di sebuah negeri di tanah air kita. Saya tak sebut negeri mana. Saya menjaga dan saya menghormati dan saya sayang negeri Perlis, tuan-tuan. Perlis, Penang, Pahang semua sekali lah, termasuk Qatar. Menyatakan bahawa kesemua amalan tersebut bila diteliti, dikaji dan difahami. Ini khutbah. Kita pun tidak tahu dari mana datangnya kaedah-kaedah bentuk pengamalan seperti ini. Tidak dari as-sunnah, tidak juga dari amalan sahabat Rasulullah. Sudah pastilah bahawa kesemua amalan-amalan ini adalah bid'ah yang direka. Kesian orang yang buat bid'ah tu, kena bid'ah. Tertolak katanya, bukan saja bid'ah yang direka, tertolak dan, ini berat, menjadi suatu amalan yang sia-sia. Apa amalan sia-sia ini, tuan-tuan? Sebelum itu, dia menyatakan 9 perkara yang dihukum bahaya ataupun salah akidah dan juga dikira sebagai bid'ah yang sia-sia. Saya baca beberapa perkara saja. Pertama disebutkan, melakukan amalan-amalan khusus pada hari nisfu Sya'ban, seperti berpuasa. Solat pada malamnya, membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dan berdoa dengan doa-doa tertentu. Ini menghukum ramai umat Islam sebagai ahli bid'ah. Dan orang Islam yang melakukan amalan ini, kecil hati. Bila kecil hati, dia marah. Bila marah, jadi pertembungan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis, walaupun taraf dia saya tak nak cakap. Ada ulama kata daif, tapi hadis yang daif boleh diamalkan pada fadailul a'mal. Contohnya, Nabi SAW bersabda seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Idza ja'akum nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Walaupun hadis ini dhaif, orang yang beramal dengannya, dia menganggap hadis ini sahih. Kalau dia tidak sahih pun sekalipun, ia adalah dhaif, maka kita boleh guna hadis ini pada fadailul a'mal. Puasa di bila? Iaitu nisfu Sya'ban. Dan tengah malamnya kita buat qiyam. Itu salat. Ini tidak menyalahi Islam. Tapi disebut di sini bid'ah. Sia-sia. Bila kita dilantik wakil Allah, bila kita dilantik sebagai Tuhan untuk menghukum amalan umat Islam sebagai sia-sia, mereka melakukan ada hujahnya, ada dalilnya. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu." Lihat makna hadis ini. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, nama kitabnya bukan nama orang, Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menyatakan, barang siapa, maksud hadis ini, barang siapa yang melakukan perkara baru di dalam agama yang ada dalilnya, yang ada hujahnya, maka tidak tertolak. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, bercanggah dengan syariat, maka barulah dikira sebagai tertolak. Kalau ada dalil, tidak tertolak. Jadi tuan-tuan, kita bila kata amalan orang lain bid'ah, maka berlaku pertembungan. Cubalah kita toleransi, tasamuh di antara kita. Keduanya tuan-tuan, masa sudah tidak ada. Keduanya disebut berzikir dan berdoa bersama imam selepas solat secara berjemaah. Ini ada dalilnya secara umum. Kenapa kita nak hukum bid'ah? Kenapa kita nak hukum sia-sia? Allah ke beritahu siapa yang zikir secara berjemaah, dia dikira sebagai amalannya sia-sia? Tidak ada. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir untuk yang ini, dikatakan bid'ah, amalan tertolak, sia-sia itu adalah mengadakan kenduri arwah yang dilarang keras oleh Nabi melalui hadis Jabir. Melalui hadis Jabir katanya. Okey, saya ni bukanlah suka kenduri arwah. Saya pun tak nak arwah lagi. Kan? Tapi, orang yang buat kenduri arwah, takkan kita nak hukum dia sia-sia. Bid'ah sesat. Sedangkan masalah itu, masalah yang pernah dilakukan oleh ulama salafus salih. Sebahagian mereka, seperti mana yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ulama salaf sebahagian mereka melakukan amalan ini. Bahkan, kita pelik, saya nak tunjuk bagaimana keras, bagaimana ekstremis dalam menghukum, walaupun isu bid'ah membid'ah sahaja, tapi dia ada kesan kepada bukan orang yang kita bid'ahkan, tetapi kepada kita juga. Contohnya dia sebut, mengadakan kenduri arwah itu bid'ah sesat, tertolak, amalan sia-sia. Yang dilarang keras. Oh, keras orang.
Oleh siapa? Oleh Nabi. Bila Nabi larang keras? Bila? Kalau kita kata Nabi tak buat kenduri arwah, bila pula Nabi larang keras? Kalau zaman Nabi tak ada kenduri arwah, bila pula Nabi larang keras? Kemudian bila kita ekstrim, kita akan tersalah. Dalam khutbah ini dia sebut melalui hadis Jabir. Sebenarnya hadis bukan Jabir, tapi Jarir Al-Bajali. Maksud saya nak gambarkan kepada tuan-tuan adalah bila kita ekstrim di dalam membida'ahkan amalan umat Islam dalam masalah khilafiyah yang boleh kita toleransi, maka ekstrim itu akan kembali kepada kita. Jangan kita cepat membida'ahkan amalan umat Islam ini. Kerana dia akan melahirkan yang sangat buruk. Ada masih lagi? Dan Nabi SAW tidak pernah pun bersabda, aku diutuskan untuk membida'ahkan bida'ah. Ya, bida'ah kita tolak. Bida'ah yang sesat kita tolak. Syiah, zikir-zikir yang menukar huruf-huruf lafzul jalalah. Zikir-zikir yang salah. Banyak bida'ah yang salah. Kita sepakat pada itu. Tapi jangan kita menghukum benda yang dipanggil sebagai masalah khilafiyah sebagai bida'ah. Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bida'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama besar ekstrim. Mana ada ulama yang tak bida'ahkan sebahagian amalan? Membida'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim, itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Syaban. Bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut, ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara, baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah itu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada 3 metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa. Ada 3. Satu warrior. Satu lagi loser. Satu lagi caca marba, dia pukul yang in. Siapa warrior? Al-Mawardi, An-Nawawi dan sebagainya di kalangan ulama besar. Apabila ulama mazhab Hanafi katakan solat istisqa bid'ah, Al-Mawardi bantah, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Ibnu Abbas pernah buat. Itu warrior, lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia pergi cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mak Zain. Jangan gelak. Ulama Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bid'ah. Sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut birthday, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka engkau sambut birthday, sama macam orang barat. Dia mungkin sedih, dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata, bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, mak dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman bin Surhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah? Sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibu nali masyayikhihim. Pergi sujud kepada syekh mereka. Minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik. Dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena. Itu spesifik majlis. Jadi, benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar. Semua ulama membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang daif, boleh kata sunnah. Katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah, kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya, dia kata engkau masuk neraka dan sebagainya. Tak.
Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat. Contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang. Tapi akhirnya tentang hadis Jarir, Ustaz Abu Syafiq komen satu benda. Bukan Jabir tapi Jarir, betul? Ya akhi, hadis tu jelas. Bantah hadis tu. Kunna na'udu al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati wa sani'atu ta'am minan niyahah. Dan menyediakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap. Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu. Apabila sahabat kata kunna na'uddu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut, bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita sebut tentang bid'ah. Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Bidun istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu.